Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari pertama pusat-pusat vaksinasi dibuka semasa bulan Ramadan, sebanyak 922 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Ini membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun setakat ini kepada 1,904 dos, iaitu 4.4% dari kanak-kanak di dalam kumpulan umur tersebut. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga mengkongsikan kadar liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin meningkat kepada 62%. Sebanyak 418 kes baru telah dilaporkan pada Rabu 4 Ramadan 1443 bersamaan dengan 6 April 2022, iaitu 389 kes hasil ujian ART dan 29 kes adalah hasil dari 853 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 137,239 kes. Statistik COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat satu kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala 2 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Sebanyak 615 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 134,109 kes. Jumlah kes aktif pula ia sebanyak 2,916 kes, iaitu 58 kes sedang dirawat di hospital manakala 2,858 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Dalam sesi soal jawab bersama media, Menteri Kesihatan menjelaskan setakat ini varian XE belum dikesan di negara Brunei Darussalam. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan sedang menjalankan pemantauan melalui genomic sequencing. Menteri Kesihatan juga menasihatkan individu yang berlayar ke luar negeri perlu memastikan mendapatkan suntikan penggalak disebabkan pandemik dan varian masih menular. Setakat ini, walaupun varian XE sudah dilaporkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, namun belum dikategorikan sebagai varian yang perlu diberi perhatian dan masih dalam pemantauan. Dan TANI pun masih membuat pemantauan melalui genomic sequencing yang dibuat di Tutong. Alhamdulillah setakat ini dari import pun dah ada. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya petang kemarin mengadakan majlis bertahlil bagi ayahanda dan bonda serta anak anda ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, iaitu Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiawaddin, Almarhumah Duli Raja Isri Pengiran Anak Damit dan Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis tahlil diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amelio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Bacaan surah Yasin dipimpin oleh Awang Muhammad Zakaria bin Haji Saleh, Pegawai Hal Ehwal Masjid Kampung Pulai. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal.
Projek membina kolam penahanan banjir dijangka dapat mengurangkan tahap risiko banjir di daerah Tutong. Ia dilaksanakan sebagai salah satu projek mitigasi banjir di daerah berkenaan. Pelaksanaan projek tersebut juga sebagai langkah dan strategi secara lebih holistik dalam memperbaiki dan menyediakan sistem saliran yang mampan. Hanidah Raji melaporkan. Projek pembinaan empangan di 3 buah kolam penahanan banjir di Sungai Pemadang, Sungai Tanjung Maya dan Sungai Bang Ligi di daerah Tutong dilaksanakan bagi mengurangkan tahap risiko banjir di kawasan dataran Sungai Tutong. Projek pembinaan lebih RM6 juta ini akan dapat membantu mengurangkan impak banjir di beberapa tempat yang dikenal pasti kerap berlakunya banjir di daerah berkenaan. Dengan penyiapan projek ini dihasrat akan dapat mengurangkan kawasan mudah banjir seluas 30 km persegi. Skop kerja utama bagi projek ini adalah membina 3 buah empangan sebagai kolam penahan banjir di 3 buah kampung iaitu Kampung Takuyat, Kampung Nak Tunoh dan Kampung Litat. Ini termasuk kerja-kerja berkaitan seperti outlet drainage works, spillway, penstock dan juga memasang sistem amaran awal banjir. Projek ini dilaksanakan untuk mengurangkan tahap risiko banjir di kawasan dataran Sungai Tutong sebelah hilir projek ini. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Disember 2021 meningkat sebanyak 2.2% tahun ke tahun berbanding dengan bulan Disember 2020. Harga makanan dan minuman ringan dan harga bukan makanan masing-masing meningkat sebanyak 2% dan 2.2%. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh kenaikan harga makanan seperti minyak masak 18.1%, daging 6.6% dan sayur-sayuran 6%. Kenaikan harga minyak masak antara lain disebabkan oleh penurunan keluaran dan musim hujan di negara pengeksport. Manakala bagi harga daging lembu dan kerbau, kenaikan adalah antara lain disebabkan oleh permintaan yang meningkat dan gangguan rantaian bekalan disebabkan oleh wabak COVID-19. Harga daging ayam pula naik antara lain disebabkan oleh peningkatan kos makanan ternakan ayam. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, faktor-faktor yang mendorong kenaikan harga sayur-sayuran adalah termasuk kekurangan bekalan kerana faktor cuaca yang tidak menentu. Peningkatan dalam komponen bukan makanan adalah didorong oleh 3 kumpulan iaitu pakaian dan kasut 11.2%, pengangkutan 5.9% dan pelbagai barangan dan perkhidmatan 1.6%. Kenaikan harga pakaian dan kasut adalah terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga pakaian luar wanita dan harga bahan pakaian wanita. Manakala peningkatan dalam harga pengangkutan adalah didorong oleh kenaikan harga kenderaan bermotor dan tiket penerbangan ke destinasi-destinasi yang terpilih disebabkan oleh bilangan penerbangan yang terhad. Pelbagai barangan dan perkhidmatan meningkat terutamanya disebabkan oleh peningkatan kos perkhidmatan agensi pekerjaan. Indeks-indeks yang menunjukkan penurunan adalah perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 0.2% dan rekreasi dan budaya 0.1%. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan Disember 2021 meningkat sebanyak 0.2% berbanding dengan bulan November 2021. Indeks makanan dan minuman ringan meningkat sebanyak 0.7%, manakala indeks bukan makanan meningkat sebanyak 0.1%. Bagi keseluruhan tahun 2021, IHP meningkat sebanyak 1.7% berbanding dengan 2020. Indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan masing-masing menunjukkan peningkatan sebanyak 2.4% dan 1.6%.
Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga daging lembu, kerbau dan ayam. Manakala peningkatan indeks bukan makanan adalah terutamanya disebabkan oleh peningkatan kos pengangkutan serta restoran dan hotel. Laporan penuh IHP bagi bulan Disember 2021 dan tahunan 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JPES deps.mofi.gov.pn. Para pegawai dan kaki tangan wanita di Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya petang kemarin mengadakan majlis ceramah khas sempena bulan Ramadan secara maya. Majlis seumpamanya merupakan aktiviti keagamaan tahunan yang diselenggarakan oleh bahagian belanjawan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Manakala ceramah disampaikan oleh Dayang Siti Johaidah binti Haji Bujang, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Majlis Tadarus Al-Quran bagi kelas bimbingan Muslimah seluruh negara sempena bulan Ramadan anjuran bahagian Hal Ehwal Muslimah di bawah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pengiran Datin Hajah Masrelawati alias Khadijah binti Pengiran Muhammad Said, isteri Timbalan Mufti Kerajaan. Majlis Tadarus Al-Quran ini bertujuan untuk melazimkan amalan membaca Al-Quran serta mendorong para muslimah masjid untuk membaca Al-Quran sehingga khatam. Majlis diserikan dengan tazkirah bertajuk Ramadan Tetamu yang Dirindui, antara lain menyentuh makna Ramadan, kewajipan berpuasa, kelebihan Ramadan dan ganjaran orang yang berpuasa serta cara memanfaatkan Ramadan. Kebajikan golongan yang kurang bernasib baik di negara ini terus mendapat pemudalian daripada pelbagai pihak dengan menghulurkan sumbangan derma agar mereka dapat sama-sama bergembira di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dalam pada itu, Perkhidmatan Radio Televisyen Brunei menganjurkan projek Jalinan Kasih RTB yang ke-14 tahun ini. 5 orang terpilih menerima sumbangan berupa keperluan harian dan wang tunai. Sumbangan disampaikan oleh pemangku pengurus stesen RTB Cawangan Temburong. Projek ini dikendalikan oleh beberapa rangkaian radio tempatan. Setiap tahun, Bank Baiduri memberikan sokongan kepada pelajar kurang berkemampuan dari pelbagai sekolah swasta di negara ini dalam bentuk tajaan yuran sekolah sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporatnya. Tahun ini, bank berkenaan menganjurkan majlis penyerahan sumbangan secara maya kepada 21 pelajar yang kurang bernasib baik. Para pelajar dicalonkan oleh pihak sekolah dari semua daerah. Bank Baiduri juga menyumbangkan 100 komputer riba baharu kepada Kementerian Pendidikan bagi tujuan pembelajaran di rumah semasa pandemik. Separuh jalan di sepanjang Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Soleha dari Jalan Berhadapanan Taman Persiaran Damuan menuju ke lampu isyarat lalu lintas Telanai dan dari lampu isyarat lalu lintas Telanai menuju ke stesen minyak Shell Temasek ditutup sementara sehingga Khamis 5 Mei 2022 pukul 9 malam hingga 4 pagi. Penutupan sementara itu adalah bagi memberi ruang kepada pihak Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jasri untuk melaksanakan kerja-kerja pemotongan dan pencantasan pokok di sepanjang jalan berkenaan. Para pengguna jalan raya diingatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut serta mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan.